Kak Nida. Kak Nida. Bunyi apa tu, Kak? Kak? Akak dengar tak tu? Shh. Dah lah. Jom kita gerak ah. Meremang akak dengar bunyi tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadi yang diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya, ya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut, ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami masih kecil. Amin amin ya rabbal alamin. Jadinya tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah tasik yang terbiar macam tu. Jadinya marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, macam KSM katakan tadi, kisah yang pertama ni tajuk dia Tasik Terbiar. Jadinya kita terus dengan kisah yang pertama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Okey, kita throwback ke tahun 1996 lah. Dan kisah ni terjadi dekat hutan Keningau, Sabah. Dan kali ni adalah kejadian yang sangat-sangat meninggalkan kesan pada diri saya. Sebab saya sendiri terlibat sekali dalam operasi menyelamat ni. Umpama satu flashback. So let's get it started. So, semasa saya bekerja di sebuah kilang papan lah yang amat-amat luas dekat dalam hutan Keningau tu, saya pun tak boleh nak cakap lah, tak boleh nak agak lah berapa punya luas dah orang kata kilang papan ni lah. Sebabnya untuk perumahan pekerja sahaja, ataupun rumah kongsi pekerja ni lah, ada dua lokasi tau. Maksudnya macam ada dua penempatan untuk pekerja-pekerja kilang papan ni lah. Dan semua tu berjauhan lah antara satu-satu ni. Dan lokasi rumah kongsi ni memang betul-betul berhampiran dengan kawasan hutan. Hutan yang sangat tebal pula tu. Dan tepatnya atas kawasan berbukit-bukit macam tu. Dan bawahnya tu ada satu tasik semula jadi tau. Dan saya pun tak pernah lah cuba nak menghampiri tasik tersebut. Sebabnya agak seram, agak creepy lah tempat tu. Kerana dikelilingi dengan hutan tebal tau dekat kiri kanan tasik tu. Dan kalau jogging pun, pada pagi Ahad biasanya saya akan jogging kan sebab off day saya pun memang akan seboleh-bolehnya untuk nak elak lah daripada pergi berjogging dekat kawasan tasik tu lah. Memang cantik, tapi seram. Daripada jauh warna air dia dekat tasik ni hitam pekat. Tanda-tandanya dekat bawah tu memang lumpur lah kan. Dan yang peliknya lah, keliling tasik tu bersih je tau tempat dia. Padahal tak ada sesiapa pun yang pernah datang ataupun kita orang ramai-ramai yang bekerja kat situ buat gotong royong ke apa nak bersih-bersihkan tasik tu, memang tak pernah lah. Dan tasik tu macam terpinggir tau. Dan tak ada siapa pun yang berani dekat ke situ. Okey, kejadian ni terjadi macam lebih kurang waktu tu seminggu sebelum Raya Korban lah. Semuanya berjalan seperti biasa je waktu tu. Sehinggalah terjadi tragedi yang memakan korban tau. Budak yang jadi korban tu, budak lelaki lah, berumur dalam 10 tahun macam tu. Dan budak ni dia ikut datuk dengan nenek dia bercuti ke tempat saya kerja tu. Dan tempat saya tinggal tu lah. Dan saya ni bukanlah orang yang jenis kepo-kepo kan. Bukannya jenis nak perhatikan siapa yang datang situ, siapa tidak. Jadi kalau ada pun orang yang asing datang masuk melawat ni, saya memang tak kisah langsung lah. Dan saya pun sibukkan diri saya dengan dunia kerja saya je lah. Dan saya ni agak workaholic jugalah. Memang jenis orang yang kuat bekerja. Jadinya, kalau hari-hari bekerja tu, saya memang pulun kau-kau lah buat kerja. Tibalah hari Ahad, off day saya akan bantai tidur daripada pagi
sampai ke petang. Memang sepanjang hari tu saya tidur je lah. Dan kalau abang saya tak kejut untuk naik ke tingkat atas untuk masuk bilik saya sendiri, memang saya takkan bangun langsung. Okey, ini cerita pasal mangsa lemas tu Budak yang lemas tu parents dia ni daripada orang bandar lah orang bandar dekat bandar KK. Bekerja dan biasalah budak-budak kan kalau jumpa kejap je kawan-kawan dia yang ada kat situ, orang kata sembang-sembang sekejap, dah tu jadi kawan. Padahal baru je 10 minit jumpa. Tak kira lah umur sebaya ke, yang lebih bahaya pun jadi juga kawan dia. Macam biasalah, hari Ahad tu saya off day saya waktu hari Ahad tu. Entah kenapalah hari tu mata ni terkebil-kebil, tak boleh nak tidur tau. Dah pukul 11 pagi pun mata ni masih lagi tak boleh nak pejam. Terkulat-kulat lah saya baring kat atas katil tu. Dan zaman tu zaman dulu tu lah bukan macam zaman sekarang tau. Sebab zaman sekarang ni macam-macam boleh dilayan kalau tak boleh tidur kan. Dan waktu tu jenama handphone pun zaman-zaman dulu Motorola lah apa benda. Jadinya kalau kata nak tengok YouTube tu memang tak ada lah kan. Dan YouTube pun tak ada lagi time tu tau. Terpaksalah saya ni pun waktu tu layanlah novel, layan perasaan seorang-seorang sampailah ke petang. Jadi tengah layan-layan baca novel tu Kal ni kawan saya lah Kal ni datang ke bilik saya ni. Terus duduk dekat atas katil tau. Dan Luli pun ikut sekali sama. Duduk dekat atas lantai menghadap saya. Kau tak tahu tak? Manalah aku tahu, kau tak cerita, macam mana aku nak tahu? Kat bawah tu tengah kecoh sangat-sangat Ada budak lemas kat atas tu. Dia orang keluar ramai-ramai tadi. Balik-balik je, kurang seorang Kurang? Berapa ramai budak-budak yang pergi sana? Berani pula budak-budak ni. Kita yang dah besar gedabak ni pun tak pernah nak pergi sana. Tu lah pasal. Mula-mula dia orang pergi sana tu 13 orang. Termasuklah budak daripada bandar tu. Sekali cari-cari budak tu boleh hilang pula. Dia orang dah cari dah sekeliling tasik tu sekarang ni. Tapi tak jumpa Tu kat bawah yang 12 budak tu tengah kena soal siasat dah tu. Dengan datuk dengan nenek budak tu. Jadi saya pun waktu ni minat sangat lah nak dengar orang kata kisah ni lebih lanjut. Orang kata satu lagi misteri lah. Jadinya waktu ni kami bertiga pun keluar lah. Pandang daripada atas je lah, daripada bilik saya tu. Boleh nampak lah dan dengar suara budak-budak ni ditanyakan macam-macam soalan kepada dia. Yang peliknya, saya perhatikan budak-budak ni semua macam kena sampuk, diam je dah macam patung je masing-masing. Dan hanya mampu pandang sekeliling tapi tak ada respon Pandang atas, pandang kiri kanan. Macam tu lah, macam kosong je pandangan dia kan. Kenapalah agaknya Mungkinlah sebab panik atau apalah mungkin. Apalah yang agaknya diorang perhatikan. Apalah yang agaknya diorang nampak tadi. Dan akhirnya datuk budak yang hilang tu merayu pada orang yang ada kat situ, semua yang ada kat situ, minta tolong, minta bantuan daripada mereka untuk cari cucu dia yang hilang tu. Jadinya bila dengar macam tu, kita orang bertiga ni pun ikutlah serta orang dalam kata misi mencari cucu datuk ni lah. Ramai-ramai lah kita orang ni semua pergi turun kat tasik tu. Hampir-hampir 100 orang berada dekat tasik tu tau sekarang ni. Belum pun sempat jejakkan kaki ke kawasan tasik tu, tiba-tiba bulu roma saya ni dah tegak tau. Meremang sangat. Dah kepala tu rasa macam kembang je tau. Rasa tak sedap hati sangat. Sampai saja kita orang terus berpecah tau. Ada yang pergi ke kiri, ada yang pergi ke kanan, menyusuri kat tasik tu lah. Jadi akan jumpa satu poin lagi. Ada juga yang cuba cari dekat kawasan sekeliling tasik tu lah. Dan ada juga yang berenang. Ada juga yang menyelam dalam tasik tu. Jadinya waktu ni, saya, Kal dengan Luli ni cari dekat dalam kawasan hutan tau. Sekeliling tasik tu kan banyak hutan. Memang kawasan sekeliling tasik tu hutan. Dan waktu tu memang agak sukar lah. Memang agak susah jugalah. Sebab waktu tu dah hampir-hampir maghrib tau. Dah pukul 5.30 petang. Dan sekejap lagi memang akan gelap lah cuaca kan. Sebab lagi satu, kita orang ni duduk dekat kawasan hutan-hutan ni. Kalau pukul 6 petang tu memang dah gelap sangat-sangat dah. Dan akhirnya kami pun patah balik ke tasik semula. Dan bila tengok punyalah ramai orang kat situ. Macam ada pesta dekat sekeliling tasik tu tau. Dan waktu ni semua orang tengah resah tau. Hasil carian daripada sekeliling hutan ni tak ada hasil. Tak ada sesiapa pun dapat jumpa. Dan semuanya sekarang ni fokus untuk mencari dalam tasik tu. Dalam hati saya sebenarnya kuat berkata tau, yang sebenarnya budak ni sekarang ni ada dalam tasik ni lagi. Tapi masalahnya dah ramai orang dah. Orang kata pergi selam, cari dekat dasar tasik tu. Tapi tak jumpa juga. Kau rasa budak tu kat mana? Tak tahulah tapi dalam hati aku ni rasa mungkin kot dalam tasik tu lah. Tapi rasa macam kuat sangat hati aku ni kata budak tu dalam tasik tu. Dan waktu ni keadaan dah mula gelap tau. Daripada pukul 6 petang kami beramai-ramai mencari ni sampailah ke isyak. Masih belum ada hasil tau.
Dan nenek pada budak yang hilang pada waktu ni dah mula meraung-raung dah. Minta tolong agar kami semua ni tak berhenti mencari cucu dia. Memang mengucap panjang lah saya waktu tu kan. Sedih sangat tengok orang tua tu meratap, merayu sampai macam tu sekali. Dan tak lama kemudian, parents budak tadi pun sampailah. Dan semakin parah pula keadaan ibu bapa ni bila dah tahu yang situasi sekarang ni yang anak dia tu hilang tu. Dan mak dia pula sambung meraung juga kan. Dan akhirnya semua yang berada dalam tasik ni semua dah naik ke tebing dah. Masing-masing dah pucat, dah biru-birat dah sejuk sangat-sangat. Dan dah penat dah waktu ni. Dan suasana kat tasik tu cerah tau. Dengan lampu sulur waktu ni sebab dah ramai sangat orang tau. Dan polis pun dah mula datang dengan Land Rover dia ni semua. Dan arahkan pula 3 orang polis penyelam ni untuk menyelam pula. Cari pula polis pula Dan hampir sejam jugalah menyelam sebab diorang ni lagi complete kan. Siap dengan scuba punya accessories. Ada tank scuba apa semua kan. Jadinya diorang menyelam sampai sejam. Tapi hasilnya tak ada juga. Dan katanya sebab air dekat situ terlalu gelap. Berlumpur. Kata polis yang menyelam tu lah. Silap-silap langkah memang seolah-olah macam rasa kena sedut masuk ke dalam air lumpur tu. Entah macam mana Entah mungkinlah kita orang semua dah habis iktihar dah tak tahu dah nak buat macam mana. Tiba-tiba keluarlah imam masjid. Imam masjid dekat kawasan kami tu lah. Dia datang situ kan. Dia datang, dia terus laungkan azan tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan waktu ni jam pukul 9.30 malam tau. Semakin kembang rasa kepala saya ni bila dengar imam tu azan waktu tu. Tak semena-mena bulu tongkok ni rasa macam rasa meremang tau. Perlahan je tau Pak Imam tu buka selipar, berjalan ke tebing tasik tu perlahan-lahan tau. Dia turunkan kaki sebelah kanan dia. Waktu ni kita orang perhatikan je lah kan. Mulut Pak Imam tu terkumat kamit baca apa pun kita orang tak pastilah. Dan kami perhatikan je lah apa yang Pak Imam ni buat waktu ni. Tiba-tiba dekat tengah-tengah tasik tu kan, dan Pak Imam waktu ni macam kan tak peduli langsung tau dengan bui-bui yang ada mengelembung-gelembung dekat tengah-tengah tasik tu. Dan polis ni yang tadi dah duduk-duduk ni pun ikut bangun bila tengok tasik tu berbuih. Dia macam menggelegak macam tu kan. Dan tak lama kemudian naiklah secara perlahan-lahan tubuh budak yang hilang tadi. Waktu ni astaghfirullahalazim, saya dah mengucap panjang lah. Pantas bapak budak tu terus terjun dalam tasik tu ambil mayat anak dia tu lah. Dan suasana waktu tu memang tak dapat nak saya gambarkan tau. Sebagai manusia, melihat keadaan yang begitu sangat-sangat menyedihkan tau. Jatuhlah air mata saya ni sebagai seorang lelaki. Yalah, saya ni sebenarnya degil orangnya tau. Berpegang dengan kata-kata ayah saya lah. Kata dia, lelaki, jangan mudah keluarkan air mata. Kata ayah saya lah gitu. Tapi bila saya, tak kira saya lah, siapa-siapa pun lah, ada dalam keadaan macam ni, nampak dalam keadaan macam ni, memang sangat-sangat menyayat hati lah. Meleleh jugalah air mata saya. Dan selepas selesai semua, polis pun minta mayat budak tu untuk dibawa balik untuk buat bedah siasat lah, postmortem kata dia. Maka naiklah datuk dengan nenek budak tu dengan parents budak yang lemas tu ke dalam Land Rover polis tu bersama dengan mayat budak yang lemas tu lah. Jadinya setelah selesai semua, kami pun pulang tinggalkan tasik tu yang telah ambil korban dia yang pertama. Rupa-rupanya lah seminggu sebelum kejadian ni, kawan saya yang tinggal dekat hostel dekat atas bukit tu berhampiran dengan tasik ni, ada yang terbangun pukul 3 pagi kata dia. Ingatkan waktu tu dia nak pergi ke tandas kan. Tapi waktu tu dia terdengar tau macam suara kanak-kanak ni tengah gembira benar. Pukul 3 pagi dekat tepi tasik tu dia dengar diorang tengah riau macam bergembira, ketawa-ketawa, berlari-lari kat situ kan. Dan dia pun kejutkanlah isteri dia untuk dengar sekali dan tengok sekali. Tapi bila dia tengok, tak ada apa-apa pun dekat tasik tu. Tapi suara kanak-kanak tengah gembira dia tengah main-main tu memang kedengaran dengan sangat-sangat jelas tau. Dan suara dia tu sungguh-sungguh meriah. Macam kan ada kenduri kat situ. Rupa-rupanya lah nak sambut korban yang pertama dia. Dan ini adalah kisah pembukaan Kisah Seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah pembukaan dia? Sebab kisah ni dia ada sambungan dia. So, kita terus dengan kisah yang kedua.
Baiklah, untuk kisah yang kedua Kisah yang kedua ni sama, masih kisah yang pertama tadi, cuma dia sambungan part yang kedua Okey, kita terus dengan kisah dia. Okey, seminggu selepas arwah budak bandar yang mati lemas tu dikebumikan, barulah 12 orang budak yang bersama dengan mangsa tu buka mulut untuk nak bercerita tentang apa yang terjadi sebenarnya. Selama seminggu ni, mereka bagaikan trauma. Masing-masing ni tak lalu makan, minum, tak berkata apa, terdiam je gitu tau. Jadi macam budak-budak ni jadi macam depression, macam murung tau. So, dalam diam-diam, saya pun ikut perkembangan budak-budak ni lah. Saya pun nak tahu juga apa cerita diorang ni sebenarnya. Dan yang kebetulan, budak-budak kecil ni adalah adik pada kawan-kawan rapat saya. Jadinya, kita orang pun plan lah untuk ajak budak-budak ni untuk lepak kat bilik saya. Jadinya, saya pun waktu tu dah prepare lah. Beli jajan apa nak umpan budak-budak ni supaya datang lepak kat bilik saya ni untuk ceritakan apa yang berlaku sebenarnya daripada kaca mata diorang sendiri. Jadi seperti biasalah, pada hari Ahad, hari cuti saya ni lah, sengaja waktu tu, hari tu saya tak pergi jogging pun. Jadinya saya plan dengan 4 orang kawan baik saya ni untuk bawa adik-adik diorang ni untuk lepak dekat bilik saya pukul 10 pagi tau. Jadinya waktu yang dinantikan pun tiba, tepat pukul 10 pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadinya waktu ni Abid ketuk daun pintu bilik saya lah. Dan bila saya buka je pintu ni, masuklah 10 orang. Termasuklah Kal dengan Luli ke dalam bilik saya. Dan Abid ni adalah antara close friend saya lah. Dalam seminggu ni kata dia bingung sangat tengok kan adik-adik dia ni. Dia ada seorang adik lelaki dengan seorang adik perempuan ni. Memang tak banyak bercakap. Terus metu kaku macam orang kata kemurungan lah macam tu. Berkurung dalam bilik je. Kebanyakan masa ni budak-budak ni. Adik dia ni lah. Jadi saya pun waktu ni tengok budak ni, saya pun umpan lah budak-budak ni kan dengan jajan-jajan yang saya dah beli tu. Saya keluarkan semua kan, longgokkan kat depan tu, keluarkan air gas, keropok apa semua, biar budak-budak ni makan dulu kan. Kalau adik Abid ni, dia orang ni dah biasa dengan saya tau, sebab saya ni selalu lepak dengan abang dia orang tu. Dan sampai tengah-tengah malam pun saya masih lagi melepak dengan Abid tu. Dan adalah yang budak-budak yang lain ni dia orang macam segan sikit lah dengan saya. Jadinya saya paksa abang-abang dia orang ni suapkan keropok, bagi keropok tu pada adik-adik dia orang ni. Jadi waktu ni bilik saya ni jadi meriah lah kan. Masing-masing budak-budak kan suka makan keropok semua. Dan Abid waktu ni sengih je kan tengok adik dia ni kunyah keropok tu dengan penuh selera. Kau tahu tak? Ni lah baru aku nampak dia nak makan tau. Daripada hari tu dah seminggu ni aku tak nampak dia nak makan apa pun. Ni baru nampak macam lagi gembira lah aku. Sedap tak dik? Sedap tak? Sinilah bagi abang sikit. Okey semua. Sedap tak? Semua waktu ni angguk tau. Okey macam ni. Sebenarnya kan, abang panggil korang semua datang sini. Datang bilik abang ni, ada hajat sikit. Tapi korang jangan takut tau. Kalau korang tak nak cerita kat abang, abang tak paksa. Ikut korang lah. Janji korang selesa kan. Tapi korang makan-makan dulu, relax-relax kan. Macam ni, sebenarnya abang cuma nak tanya je. Apa yang terjadi tau sebenarnya? Boleh tak korang ceritakan? Dan panjang lebar lah Abid ni buka mukadimah lah. Dan dia pun sentuh bahu adik dia. Dan adik dia waktu ni berhenti minum lah. Letak cawan. Adik dia pun nak mula bercerita lah apa yang jadi. Alhamdulillah. Mula-mula tu, budak tu nak ikut kita orang jalan kat Tasik tu. Sebenarnya kita orang bukannya nak pergi ke sana pun. Kita orang sebenarnya nak pergi ke perumahan yang dekat atas bukit tu. Nak main kat sana. Mula-mula saya tak kasih tau dia ikut bang. Tapi yang lain suruh saya benarkan dia ikut. Jadi sebab kesian kat dia kan, kita orang pun okey je lah. Dan dia memang tak banyak cakap tau. Tapi dia rapat sikit dengan Iqmal ni. Dan jarinya waktu ni ditunjukkan pada Iqmal yang berada di sebelah abang dia. Jadinya waktu kita orang tengah main-main tu kan, tengah seronok-seronok tu, tiba-tiba budak tu ajak kita orang pergi ke Tasik tau. Mula-mulanya saya takutlah sikit sebab mak ayah kan tak kasih pergi kat situ. Tapi yang lain ni tiba-tiba setuju je. Kata dia nak semua nak pergi ke Tasik tu kan. Jap. Macam mana dia boleh tahu ada Tasik kat situ? Abang ni takkanlah tak tahu. Kan kalau nak pergi ke perumahan atas tu, kalau jalan pintas dia kena lalu dekat Tasik tu. Jadinya kita orang lalu dekat situ lah. Maksudnya korang semua ni lalu kat jalan shortcut lah nak pergi perumahan atas tu. Memanglah kena lalu kat situ. Jadinya bang, saya sambung cerita Okey, last bang, kita orang pun ikut je lah. Katanya nak pergi sana kan. Jadi pun kita orang pun ikut je lah. Setuju je lah. Tapi saya dah pesan dah. Saya dah kata dah awal-awal. Kat Tasik nanti jangan ada yang pandai-pandai pula. Nak pergi merayap ke mana-mana ke kan. Jadi bila kami semua dah sampai semua ni lah, kita orang pun seronok-seronok lah main dekat tepi Tasik tu. Tapi masa nak balik tu, kami kira dulu tau bang. Kita orang kira dulu semua yang ada.
Dan jadi kami pun kira budak-budak yang ada dengan kita orang ni, semuanya jadi 14. Jadi kami pening lah. Macam mana boleh datang lagi satu ni kan? Jadinya kami kira tau. Kira sampai 3 kali kita orang kira. Tetap 14 orang. Waktu ni dah mula dah. Kita orang dah rasa takut dah. Dah rasa pelik tau bang. Jadi kami semua pun pergilah keluar ke jalan besar tau waktu ni. Dan bila sampai kat jalan besar ni, kita orang kira lagi sekali tau bang. Kira. Kali ni bang, jadi 12 orang pula. Aduh, kita orang dah takut dah bang waktu ni. Barulah kita orang perasan yang budak bandar tu dah tak ada dah. Dan waktu ni kami takut lah. Kami tak tahu dah nak buat apa. Jadi kami balik lah. Beritahu kat mak ayah masing-masing. Kita orang menangis-nangis waktu ni bang. Korang perasan apa-apa tak waktu korang main-main kat tasik tu? Ada bang, ada. Ada sekali tu, budak tu jerit kat kita orang tau. Dia kata ada banyak kau baru dia kat tasik tu. Sambil tunjukkan jari dia dekat kawasan hutan tu. Dan kami pula waktu tu kami tak nampak sesiapa pun dekat situ. Itu yang saya ajak semua ni balik. Jadi sebelum balik tu yang kita orang kira dulu. Korang tak takut ke masa budak tu cakap ada ramai budak ada dekat hutan tu? Takut bang. Mau ni tak takut bang. Sebab itulah saya beritahu kat dia orang semua ni. Ajak dia orang balik semua time tu juga. Sebab saya dah rasa lain sangat tau bang waktu tu. Rasa dia seronok sangat kat tempat tu. Rasa macam tak nak balik dah. Tapi saya jadi takut bila budak tu sebut ada ramai kawan baru dekat hutan tu. Itu yang jadi saya rasa lain macam. Lah bang, masa tu kan kita orang rasa takut sangat bang. Sampai tak boleh nak cakap apa-apa dah. Mulut ni macam kena kunci. Habisnya kalau korang tak boleh nak cakap, macam mana atuk tu boleh tahu yang cucu dia ikut korang semua? Tahulah sebab sebelum jalan ikut kami tu, budak tu dia beritahu kat nenek dia, kata je nak ikut kita orang kan. Jadi nenek dia pun izinkan. Jadinya itulah sebab dia bila kita orang balik dia, atuk dia tengok cucu dia tak ada tu yang dia tanya macam-macam tu. Jadi kami pun tak tahulah nak cerita apa dekat atuk dia time tu. Jadinya lepas tu saya pun bukalah cerita mengenai kawan yang tinggal dekat sana tu. Yang saya katakan pukul 3 pagi terbangun tu kan. Yang suami isteri ni dengar suara kanak-kanak ramai sangat dekat tepi tasik tu pukul 3 pagi. Lah, kenapalah kau tak beritahu awal-awal? Macam mana aku nak beritahu? Abang tu pun baru je cerita dekat aku lepas kejadian budak tu lemas. Jadi setelah habiskan semua jajan-jajan ni lah, budak-budak ni pun semualah minta diri nak balik kata dia. Kecuali si Karl dengan Luli ni yang kekal lepak dengan bilik saya waktu tu. Kemaskan semua sampah ni lah kan. Harap-harap tak ada sesiapa lagi lah yang pergi ke sana lepas ni. Kau nak tahu tak Jan? Masa aku dengan Karl masuk hutan tu nak cari budak tu, kita orang berdua kan masa tu. Kau kan jalan seorang-seorang kan. Kami langsung tak nampak engkau tau waktu tu. Jadinya aku dengan Karl ni rasa pelik sangat. Hutan tu macam ada sesuatu tau. Macam nak ajak kita masuk ke dalam macam tu lah. Rasanya waktu tu. Nasib baik lah masa tu Karl tarik tangan aku untuk ajak aku patah balik. Rasanya macam hayal aku kejap waktu tu. Betul. Aku tengok Luli jalan laju je tau. Macam lah tahu nak mana nak cari budak tu kat dalam hutan tu kan. Dan aku pula jadi takut. Aku panggil dia. Dia tak ada respon. Dia buat tak tahu. Bendung-bendung je jalan. Itu yang aku tarik tangan dia tu. Lepas tarik tu dia macam tersedar. Aku rasa lah macam tu lah budak tu agaknya lemas dalam tasik. Dia pun tak sedar agaknya yang dia dah masuk dalam tasik tu. Jadinya Karl dengan Luli pun macam angguk lah. Macam faham, macam setuju dengan apa yang saya kata waktu tu. Dan selepas sebulan lepas kejadian tu lah, sebuah lori balak pula terjunam jatuh ke dalam tengah-tengah tasik tebiar tu tau. Jadi waktu tu kita orang ni tengah sibuk bekerja tau. Dan waktu tu memang terkejut sangat lah bila ada pekerja-pekerja ni berlari-lari masuk dalam kilang beritahu yang katanya ada lori terjunam masuk dalam tasik tu. Dan waktu ni semua of course lah berlari semua kan. Tinggalkan tempat kerja tu, kita orang berlari nak tolong driver lori tu lah. Dan waktu tu pukul 3 petang tau. Bila sampai je kat tasik tu, kita orang nampak dah driver lori dengan kelendan dia tu tengah duduk dekat tepi tasik tu dengan basah kuyup dia dah. Dan waktu tu manager pun datang sekali tau tengok. Dia geleng-geleng kepala cakap bahasa Cina dengan asisten dia lah. Dan kita orang pun tak mampu lah. Tak faham apa nak terjemah apa yang Cina tu cakap kan. Dan bila manager tu tanya apa yang jadi, driver tu cakap dia dengan pembantu ni nampak dengan jelas tau yang jalan tu lurus je. Jadi dia ikutlah jalan tu. Tahu-tahu sedar-sedarnya dah terjunam dah dalam tasik lori dia. Jadinya kelang kabut lah dia orang ni keluar daripada lori tu selamatkan diri waktu tu. Dan selepas kejadian tu lah, kawasan tasik tu ditutup sekelilingnya dengan pagar zinc tau. Dan letak sekali batu bersimen kat tepi jalan tu. Siap ada tulisan warna merah bahasa Cina kat situ. Tapi tak tahulah saya apa yang dituliskan sebab saya tak tahu bahasa Cina. Jadinya sejak tu lah aktiviti untuk jogging
saya dah tukar ke haluan lain. Tidak lagi melalui jalan pintas Tasik Tebiar tu yang ada pagar zinc sekarang ni. Dan lori balak pun dah tidak lagi melalui jalan tersebut. Takut kejadian berulang. Dan sampailah saya ni berhijrah dan taklah lagi saya dengar kisah pasal Tasik Tebiar ni. Ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasa dengan kisah dia? Semoga anda terhibur. Okey, KSM ada lagi satu kisah yang terakhir untuk malam ni. So, korang stay tune. Okey, untuk kisah yang ketiga guys, kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, bangunan baru di tepi Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, lebih kurang 10 tahun dahululah, saya ini pertama kali mendapat pekerjaan di sebuah kedai photostat terletak di bangunan yang baru dibuka di dalam sebuah universiti di pantai timur. Korang teka kat mana kan? Jadinya, di sebelah bangunan ni terdapat sebuah tasik tau. Ada satu tasik yang memang terbiar lah kat situ kan. Jadinya hari pertama saya bekerja dekat situ dan saya ni hanya mengemas kat dalam kedai tu. Dan kedai ni pun belum lagi orang kata lengkap sepenuhnya lah waktu tu. Baru dalam proses nak set up kedai lah waktu tu. Dan hanya saya seorang saja yang bekerja kat dalam kedai ni tau waktu ni. Dan minggu depan ni barulah ada pekerja baru nak masuk. Dan hanya 2 buah saja kedai yang baru dibuka dekat dalam kawasan kampus tu waktu tu. Yang lain semuanya masih lagi kosong. Dan tiap-tiap waktu Zuhur, of course lah, saya akan pergi menunaikan solat. Saya kena pergilah menapak sikit, naik satu tingkat di bangunan ni lah. Dan muncullah waktu tu ramai kakak-kakak cleaner dalam bangunan ni. Tidaklah saya ni merasakan takut sangat kan waktu tu. Yelah, seorang-seorang kan. Jadi sebab dah ada cleaner, taklah berasa sangat. Dan rupa-rupanya salah tanggapan saya tau. Masuk hari ketiga saya bekerja ni, bos saya telefon dan beritahu katanya yang hari ni awak kena stay back lambat sikit balik hari ni. Dan temankan dia nak kena settlekan juga kedai ni untuk orang kata siapkan semua sekali lah. Sebab lagi 2 minggu lagi kemasukan pelajar baru akan bermula tau. Dan tibanya waktu maghrib tau. Bos saya pun suruh lah, dah awak pergi solat dulu lah. Solat kat tingkat atas tu. So saya dengan beraninya waktu tu pergilah menaiki tangga ke tingkap atas yang gelap tau waktu tu kan. Menampak satu. So keadaan surau waktu ni memang gelap gelita. Kat satu floor tingkat atas tu memang gelap tau. Jadinya dengan surau yang gelapnya, saya pun sampai je. Saya pun buka switch lampu tau. Baru saya selesai ambil air semayang ni, saya terdengar tau. Hoi. Seperti benda ni macam bersahut-sahut tau. Dia panggil hoi macam tu lah. Bersahut-sahut macam ramai benar orang bunyinya kan. Ini saya terfikirlah mungkin ada pekerja yang masih bekerja lah waktu tu. Tapi kerja apa pula waktu maghrib macam ni kan. Jadinya saya pun biarkan je lantak lang kena berhoi-hoi ke kan. Saya pun biarkan dia, saya pun solat macam biasa kan. Tanpa memikirkan apa-apa pun waktu tu. Dan suara tadi tu pun hilang bila saya selesai solat ni. Dan sampai semula ke kedai dan bos saya beritahulah, kerja kita sambung besok je lah kata dia kan. Sebab hari ni pun dah lewat sangat. Jadinya saya pun bersiap-siap untuk nak balik. Dan bilanya saya dah siap-siap barang apa semua, kita orang, saya dengan bos saya lah, pergilah berjalan menuju ke kereta. Dan sampai kat tempat kereta, alangkah terkejutnya saya ni melihatkan kat tempat kereta tu hanya ada terdapat 2 biji kenderaan saja dekat kawasan parking kereta tu. Iaitu satu kereta saya, satu lagi kereta bos saya tau. Yang bos saya ni naiki bersama dengan pekerja Indonesia tadi tu. Persoalannya sekarang ni, siapa pula yang berhoi-hoi tadi waktu saya kat dalam surau tu kan? Jadinya waktu tu barulah benda ni menambahkan lagi kepercayaan saya yang wujudnya penghuni lain dekat sini waktu ni. Berbagailah gangguan lain juga terjadi tau. Dan salah satunya semasa saya bekerja bersama dengan Kak Nida ni yang berusia 5 tahun lebih tua daripada saya. Kak Nida ni lah tempahan photostat waktu tu memang dapat banyak sangat lah. Sebab dah start, orang kata dah start, budak-budak pun dah masuk kan dekat kampus tu. Jadinya memerlukan saya dengan Kak Nida ni untuk pulang waktu senja lah. Memang nak kena OT sikit lah. Sebab memang kami nak kena settlekan banyak tempahan photostat waktu tu. Tapi memang malang sungguh lah nasib kami ni. Sebab mesin photostat tu
Tengah kita orang sibuk-sibuk, banyak sangat kerja ni, tiba-tiba boleh pula buat perangai, rosak pula. Jadi lambatlah kami siapkan kerja. Kerana waktu tu hanya ada satu je mesin photostat yang dapat kami gunakan untuk nak settlekan semua kerja yang melambat-lambat ni. Dan waktu tu jam menunjukkan pukul 7 malam. Alhamdulillah, selesai semuanya kan. Dan Kak Nida pun memberitahu saya, kita balik lepas maghrib je lah. Azan maghrib ni settle je, kita balik Jadinya saya waktu ni pun malas lah nak banyak soal kan. Malas nak banyak tanya. Saya pun okey je lah. Tunggulah azan maghrib nanti kan. Dan sebelum balik tu saya dengan Kak Nida layan lah. Sembang kan. Sementara nak menunggu azan maghrib tu. Jadinya tengah bersembang dengan Kak Nida tu Kak Nida. Kak Nida. Bunyi apa tu Kak? Kak? Akak dengar tak tu? Shh. Dah lah. Jom kita gerak lah. Remang akak dengar bunyi tu. Terkejutlah kita orang waktu tu apabila mendengar bunyi kerusi ni seperti dialih-alihkan tau dekat tingkat atas tu. Dan wajah Kak Nida ni tiba-tiba berubah tau. Dan saya pun cuak juga sebenarnya waktu ni kan. Jadi cepat-cepatlah kami berdua ni gerak dari situ. Sampai je kita orang dekat parking ni. Dik. Cuba kau tengok kat atas tu, Dik. Gelap kat atas tu. Satu cahaya pun tak ada. Dan waktu tu barulah kami sedar yang hanya kami berdua aja yang ada dekat bangunan tersebut. Jadinya, siapa yang ada dekat atas tadi? Siap-siap alihkan kerusi tadi kan? Selepas daripada kejadian tu, bila banyak je kerja kan, kami berdua lah, saya dengan Kak Nida ni mesti berpakat lah. Mesti nak settlekan semuanya sebelum pukul 6 petang. Tak sanggup lagi kami nak balik lewat lagi. Dan adalah satu pagi tu, sewaktu saya tengah sibuk-sibuk menyapu habuk kat dalam kedai tu, tiba-tiba kakak cleaner ni tegur saya tau. Dek, kau okey ke kerja kat sini Tak ada kena ganggu apa-apa ke? Sebab akak tengok kau selalu je balik lewat kan? Kau jangan balik lewat sangat, dek. Tak apalah. Bergemang pula akak nak cerita. Tapi kau ingat hati-hati tau. Rupanya bukan kami berdua je yang kena kacau tau. Ramai lagi yang kena kacau dekat bangunan ni lah. Dan tahun 2020, kedai photostat pun sudah lama ditutup. Dan saya dengan Kak Nida ni pun telah membawa haluan masing-masing. Jadinya ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan? Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah kali ini ya. Terima kasih pada yang dah sudi mendengar sehingga habis. Jadinya sebarang salah kata, tersasul, tersilap bahasa, sebarang orang kata... Sebab ada yang marah tau, KSM ada buat macam sound effect ni, katanya dia tak suka. Jadinya minta maaf sangat-sangat kan, sebab ada yang kata komen minta sound effect. Ramai jugalah ada yang komen macam ni, tapi tak ramai lah, ada 1-2 je komen macam tu. Jadi saya sebagai manusia biasa tak dapat nak puaskan hati semua orang. Jadi semoga terhiburlah dan sentiasa support channel Kisah Seram Malaysia. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat membakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri KSM sendiri. Jadinya saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, selamat malam.